Ruqyah mempunyai suatu khazanah ilmu pengetahuan yang asli, yang asil, yang ditinggalkan dan tertinggal, yang telah lama berkhidmat kepada alam manusia. Contoh, nak melihatkan kehebatan ruqyah ini dan bagaimana nak memartabatkannya. Nabi pernah merawat, tapi Nabi bukan seorang perawat, hanya menunjuk, meletakkan asas-asas syar'i agar umatnya akan mengambil cara itu sebagai satu daripada kaedah rawatan. Kerana Nabi pernah merawat untuk tunjuk contoh. Ulama Islam telah menulis kitab atas nama tajuk dia At-Tibbun Nabawi, rawatan Nabi. Rawatan Nabi terdapat yang dapat dikesan ada 143 orang ulama telah menulis kitab tajuknya At-Tibbun Nabawi. Di antara banyak-banyak nama yang saya sebut sebahagian saja: Abu Bakar As-Sunni, Abu Naim Al-Asfahani, Muhammad Ibrahim Al-Ansari, Al-Hafiz Sudi Az-Zahabi, Ali Abdul Karim Al-Himawi, Muhammad As-Sabti Az-Zainabi, Al-Habib Ad-Nisaburi, Ibn Asim, Abdul Malik bin Habib, Abdul Hasan Abi bin Musa Ar-Rida, Ridauddin Al-Maqdisi, Abdul Abbas. Semuanya nama-nama besar yang telah mengarang masing-masing atas nama kitab At-Tibbun Nabawi. Satu yang terkenal sampai kepada kita, At-Tibbun Nabawi oleh Ibn Qayyim Al-Maqdisi. Seorang penulis terkenal tanah air kita, nama Abdullah Al-Qari Haji Saleh Al-Aqas, telah menulis sebuah kitab nama dia Ensiklopedia Unggul, Doa Hajat Jampi Mujarab, segala penyakit tanpa ubat. Saya tengok, saya buka, dia 802 halaman dengan merakamkan bahan-bahan rujukan kepada buku satu itu saja. Ada 245 buku rujukan tentang ruqyah Islamiyah. Di maktabah-maktabah dunia Islam bertimbun, berjela, berlungguk banyak buku-buku yang ditulis oleh ulama Islam yang dahulu sampai sekarang dengan berbagai-bagai judul yang kesemuanya merujuk kepada ruqyah. Malah kitab nama Ruqyah Syar'iyah sahaja yang sampai ke saya, di tangan saya ada 14 orang yang menulis kitab Ruqyah Syar'iyah. Yang lain penuh dengan cerita-cerita perubatan ruqyah ini. Terkini ataupun yang terakhir saya berjumpa seorang penulis Islam bernama Abul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani, baru menghasilkan 12 jilid buku pengubatan Islam ruqyah dengan judul-judul yang berasingan tapi mesej yang sama. Juzuk 1, Fathul Haqqul Mubin fi Ahkamir Ruqa, 508 halaman. 2, As-Sar'u Was-Sih wal Ain, ada 420 halaman. Al-Jinn wa Syaitan, ada 187 halaman. Fi Maitrul Jin, ada 221 halaman. Ilajus Sar'i, ada 621 halaman. Manhaj Asyar fi Ruqyah, 328 halaman. Sampai ke semua sekali dengan menggunakan rujukan 632 rujukan ruqyah. Indonesia ada sebuah kitab nama dia buku pentar Jin, Sihir dan Ruqyah Syar'iyah. Buku besar 843 halaman.
oleh Musdar Bustamam Tambu Said menulis daftar rojokan perpustakaannya 225 jodol. Itu satu gambaran mengatakan khazanah ilmu ini dengan buku-buku rojokan yang begitu banyak itu menunjukkan ianya sistem yang tersendiri, amalan-amalan tersendiri yang orang dahulu pernah mempeloporinya, tapi tertinggal seketika sekejap sampailah kepada zaman kita. Kalau itu sesuatu yang hakiki yang wujud di hadapan kita, timbullah soalan kita, bagaimana hendak memperkasakan, mempertabatkan ilmu yang sehebat ini, yang sebanyak ini, yang berligar dalam alam manusia. Jawapannya mudah, malah satu kalimah saja, iaitu kita, KITA, Kapiata. Kita lah. Sebenarnya kita nak memartabatkan atau nak meruntuhkan martabatnya. Kitakah yang akan memperkasakannya atau melemahkannya? Kita. Allah pilih kita. Kalau kita nak martabatkan dia, kita boleh. Nak merendahkannya pun boleh. Contoh awal saya nak tunjukkan. Di Malaysia, Nusantara ini khasnya lebih terkenal dengan rawatan tradisional. Di Malaysia secara khusus orang umumnya pergi kepada mencari perawat-perawat tradisional yang istilah dipakai bomoh. Lelaki itu perempuan. Itu yang paling terkenal. Jarang kita dengar ruqyah syara'iyah. Jarang kita dengar klinik Islam. Jarang kita dengar, tak dengar langsung dulu Darus Syifa, Darussalam, dar apa sahaja. Malah sampai kepada awal abad ke-21 tidak terkenal. Malah pernah berlaku peristiwa hampir-hampir nama rawatan Islam ini nak dicantat, nak dipotong, nak dibuang daripada persada dunia rawatan. Kerana rawatan tradisional termasuk amalan peribumi Sabah Sarawak lebih menonjol. Islam tidak ada, maka nak dibuang. Berkat usaha semua orang, akhir nama itu wujud, diwujudkan balik, diterima pakai semula. Barulah nama rawatan Islam itu digilap, timbul balik, diamal balik dan tumbuh sekarang begitu subur. Boleh dikatakan bahawa di mana-mana pun orang tahu dah ada rawatan Islam dengan nama yang berbagai-bagai. Artinya kita ejen, kita duta, kitalah orangnya sama ada nak menunjukkan minat kita, sikap kita ke arah nak memartabatkan ini ataupun sebaliknya nak meruntuhkannya. Maka saya ada saranan-saranan yang boleh dipikirkan seterusnya bagi memperkembangkan, memartabatkan rawatan Islam ini. So, yang pertama, dia dimartabatkan dengan ilmu. Hendaklah semua perawat Islam yang terlibat dengan nama dia kerja-kerja untuk meletakkan rawatan Islam ini ke hadapan, mesti dengan ilmu.
Ilmu tidak cukup dengan buku, mesti dengan berguru. Guru yang muktabar itu amat membantu kita mempunyai khazanah ilmu yang betul. Saya sebut tadi sebagai besar buku rujukan yang ada dalam ilmu ruqyah ini Arab. Kena ada usaha untuk memilih buku-buku yang hebat-hebat, buku-buku yang ada guna segera kepada masyarakat, diterjemahkan, disibarkan. Dan pengarang-pengarang yang ada kebolehan untuk menulis buku, buatlah buku sebanyak-banyaknya. Kerana kita nak dedahkan kepada masyarakat, nak bentang kepada masyarakat, nak habar kepada masyarakat, ini Islam. Ini amalan yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu dengan terangkat martabat ilmu itu, maka akan terangkatlah ruqyah Islamiyah. Menerusi yang kedua, mesti menggilap iman pengamal rawatan Islam ini agar yang telah kuat lebih kuat, yang telah yakin bertambah yakin kepada Allah Azza wa Jalla, menerusi zikrullah yang berterusan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh sepanjang malam. Akan terangkat diri insan, iman insan, terangkatlah rawatan Islam. Hari ini kita melihat insan tidak pentingkan apa yang kita bawa isinya, tapi insan mementingkan apa yang kita amalkan dengan isi itu. Contohnya Islam, kita menyebut dengan mulut kita Islam ya'lu wa la yu'la alai, Islam agung, Islam tinggi. Tapi orang tidak percaya. Dia lihat kepada umat Islam, tinggikah mereka, rendahkah mereka? Kalau mereka rendah, maka agama mereka rendah. Seorang melihat kepada amalan kita, sama rawatan Islam, orang tahu dia baik, tapi kalau kita beramal dengan amalan yang rendah nilai, maka dengan sendiri kita menarik turun ruqyah itu menjadi hina dan rendah. Perawat Islam adalah hamba yang dhaif, boleh dikuatkan, ditinggikan dengan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keyakinan dengan pertolongannya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong memartabatkan agama Allah, syariat Allah, manhaj Allah, termasuk rawatan, Allah akan tolong kamu dan menegakkan pendirian kamu. Berilmu dengan pengetahuan yang hak, yang benar, yang sahih. Semakin banyak ilmu kita miliki, yakin dengan janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada mereka bertingkat-tingkat, berderajat-derajat yang tinggi, kata Allah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Akan dikurniakan hikmah ilmu yang berguna liman yasha, kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Sesiapa yang telah dianugerahkan ilmu itu kepadanya, dia telah mendapat
kebaikan-kebaikan yang amat banyak. Keenam, berpegang dan sentiasa bertaut dengan sumber-sumber ajaran Islam yang sah, terutamanya Quran. Dengan lain bahasa, perbanyakkan sebanyak-banyaknya menggunakan ayat Quran dalam ruqyah dan sunnah. Sebanyak yang mungkin dihafal ayat-ayat Quran, ayat ruqyah, hadis-hadis ruqyah, kerana kalau Quran dan hadis yang sahih, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada sebarang kebatilan dalam Quran, sudut mana pun. Cerita di hadapan, cerita di belakang, cerita kanan, cerita kiri, cerita atas, cerita bawah, la ya'tihil batil. Tak ada sebarang kebatilan. Kalau situ kita pegang, akan bertabatlah, martabat kita akan naik, Islam juga tumpang naik. Sandaran semua pekerjaan kita, sandaran ilahi, Rabbani. Dan sandaran seperti ini tidak akan tersasul, tidak akan tergelincir, kerana pegangan mereka itu amat utuh. 9. Perawat-perawat Islam yang hendak mempertabatkan rawatan ini, ingatlah kita menjadi model, contoh terbaik kerana membawa nama besar rawatan Islam. Kalau baik amalan kita, terjulanglah dia. Kalau tercemar amalan kita, tercemarlah Islam yang kita bawa. 10. Matlamat utama semua perawat kita adalah untuk mendapat mardatillah. Bukan lain daripadanya. Wa man yaf'alu dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Sesiapa yang melakukan demikian itu kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, akan dianugerahkan kepada mereka ganjaran-ganjaran yang amat besar. 11. Perawat Islam yang tujuan utamanya adalah imbuhan keduniaan, dan itulah yang dikejarnya, tidak menolong memertabatkan ruqyah syar'iyah. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sesiapa yang usaha besarnya, usaha utamanya dalam kehidupan dunia ini, dia nakkan kepada harsad dunia, hasil keduniaan sahaja. Allah kurniakan kepadanya apa dia nak, tapi ruginya tidak mendapat redha Allah di akhirat. Mereka tidak mendapat sebarang habuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, jangan sekali-kali mencampur adukkan amalan rawatan Islam ini dengan amalan-amalan tradisional yang lain yang mungkin bertembung antara hak dengan batil. Kalau bercampur hak dengan batil ini, majtama'al halal wal haram illa ghullibal haram. Kalau bercampur unsur yang halal dengan yang haram,
baik dengan tidak baik, campur kedua sekali, yang akan menangnya ialah yang batil atau yang haram. Garis panduan yang jelas perlu wujud dan perlu diterima pakai. Ini sedang dalam pembikinan. Dia amat membantu untuk memartabatkan rawatan Islam. Pengawasan dan penyeliaan perlu, supaya jangan ada yang tersasul yang boleh membawa kepada rosaknya nama besar tadi. Penampilan diri perawat mesti termasuk dalam hal-hal yang diberi perhatian, kerana insan selalunya mudah menghukum dari lahir yang mereka nampak. Kalau kita mewakili satu profession yang diceburinya Islam, mesti disiplinnya Islam, penampilannya jelas. Tempat merawat mesti dipikirkan, diusahakan agar sesuai dengan nama yang kita bawa. Keikhlasan perawat menjadi nilai utama dalam kerja besar ini. Sifat menolong dengan bahasa yang lunak, gerak-geri yang menarik, membantu untuk menaikkan nama baik Islam ini. Dan akhir sekali yang penting, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada ayat, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sayakfikahumullah, Allah mencukupkan kepadanya, melengkapkan kepadanya apa saya keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah tidak pun menetapkan dan Allah telah pun menetapkan ketentuan ke atas setiap sesuatu. Atas panduan-panduan yang sebegitu, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam menjalankan kerja besar ini, agar dapat kita menunaikan amanah dengan baik dan nama Islam terbela. Penutup, rawatan Islam Ruqyah ini adalah salah satu bidang dari bidang-bidang rawatan Islam yang dipupuri oleh para rasul pada mulanya. Pembantu-pembantu rasul dahulunya Hawariyun, zaman Nabi kita sahabat dan para ulama, hingga ke zaman kita ini terus menerus diamalkan atas pegangan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Seandainya rawatan Islam ini diamalkan seperti yang disyariatkan Allah dengan mematuhi segala piawaiannya, maka martabatnya akan terangkat tinggi, mengatasi segala jenis rawatan ruqyah yang lain. Kerana ruqyah Islamiyah sifatnya Rabbani. Rabbani sifatnya lengkap, sempurna, kokoh dan kuat. Sedangkan yang lain sifatnya insani. Insani sifat aslinya lemah, longlai dan tidak berdaya. Maka menceburi bidang rawatan Islam dengan niat yang ikhlas untuk memartabatkan Islam, akan dimuliakan oleh Allah dan dimartabatkannya. Kalau kita tinggal Islam, tinggal nama Ruqyah Islamiyah,
Allah akan menghinakan kita. Ini yang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menyebut semasa penerimaan anak kunci Baitul Maqdis dahulu. Umar pernah menyebut ketika itu, Inna Allah azzana bil Islam wa mahma nabtaqil izzah bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Yang bermaksud sesungguhnya Allah telah memuliakan kita dengan Islam itu. Apapun yang kita ikut Islam, Allah akan menghinakan kita. Rawatan Islam Ruqyah merupakan suatu kemuliaan yang mesti dipertahankan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bercirikan akhlak Islam, hukum Islam dan tata cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sekiranya ini dilakukan, maka akan perkasalah dia, bersandarkan kepada in tansurullah yansurkum. Kalau kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Selama ini rawatan Islam terpinggir, terasing, karena korang pembelanya, korang pengamalnya, korang peminatnya. Tetapi sekarang sinarnya mula berkilau. Rawatan Islam Ruqyah tumbuh dengan suburnya. Kuantitinya banyak, tetapi kualitinya masih boleh dilihat, dapat diperbaiki, dirasakan amat kekurangan. Karena itu, bagi mempertabat dan memperkasakan Ruqyah ini, hendaklah segala kehendak yang diperlukan oleh syariat Islam dipatuhi dan diguna pakai. Dengannya sahaja rawatan Islam Ruqyah ini dapat dimertabatkan, dapat diperkasakan, kerana sesungguhnya dia adalah rawatan untuk sepanjang hidup, sepanjang zaman hingga ke akhir zaman.